Hello, hai, Assalamualaikum. Dalam video kali ini kita nak register online payment gateway. Pintu gerbang pembayaran online ini sangat penting. Sebab tadi kita dah upgrade package untuk OnPay. Maksudnya kita dah boleh attach kan kita punya online payment, nak bayar directly dekat bank dan semua. Tak perlu nak manual verify, manual upload receipt, tak payah dah. So kita nak terus tunjuk macam mana cara dia. So pastikan sekarang ni anda dah upgrade package Lite. Okay. Just nak confirm kan sebelum kita mulakan. Sepatutnya bila anda pergi dekat bahagian tetapan kat sini, bila anda pergi dekat kaedah pembayaran lain, kaedah pembayaran lain, anda akan nampak sekarang ni anda dah boleh aktifkan semua feature-features ni. Macam saya dah aktifkan Bill Please kat sini. Okay. Jadi anda boleh aktifkan lah, tapi saya tak boleh tekan lagi, tak apa. Tapi point dia kat sini, kalau kita aktifkan, kita sebenarnya akan diminta untuk masukkan ID, masukkan kita punya secret key dan sebagainya. Okay, jadi yang ni kita kena, saya kena tunjuk lah sebab kita kena register dulu Bill Please ni ataupun Stripe dan sebagainya untuk kita dapatkan ID kita ni untuk kita masukkan. Jadi itu penting. Kalau anda masih lagi dekat langganan free, percuma macam ni kan. Kalau kita pergi dekat kaedah pembayaran lain, dia akan keluar apa? Fungsi ini tidak boleh dalam package percuma. Okay, jadi itu yang sebab dia kita kena upgrade tadi tu. Okay, so cara dia adalah kita nak register cadangan saya. Saya masih lagi memihak kepada Bill Please lah. Ini pun banyak cara, banyak mazhab kan. Ada yang prefer Toyipay dan sebagainya. Tapi saya personally macam prefer Bill Please lah sebab provider yang dah agak lama bagi saya agak stable. Lebih stable lah berbanding yang satu lagi ialah Toyipay. Dan nama pun lebih komersial, jadi mudah sikit rejection untuk orang bayar tu. So untuk Bill Please ni, kita kena explain sikit lah berapa harga dia dan sebagainya. Registration dia adalah percuma. Jadi register je, tak risau. Cuma, apa yang orang tak faham adalah Bill Please ni apa sebenarnya kan? Macam tak faham payment gateway ni apa. Jadi payment gateway ni adalah kita nak kena daftar sebab syarikat-syarikat macam Bill Please, Toyipay, Stripe, PayPal kan, semua ni dia dah dapat pengesahan daripada bank negara tau. Jadi maksudnya macam diorang ni dah certified untuk menerima pembayaran. Jadi bila kita bayar, contoh kalau kita ambil apa-apa package contoh macam ni lah saya try lah saya try lah nak bayar okey. Saya try nak bayar, katakanlah saya try nak masuk. Kita akan pergi dekat tadi ni lah, ini kita pergi sebenarnya kita senang pergi dekat Bill Please. Okey. So katakanlah saya masukkan username saya jap. Okey, saya buka dekat browser yang berbeza jap. Okay, saya cuba login Kejap tunggu. Okay, right. So saya dah nak bayar. Bila saya dah nak bayar, perasan tak? Merchant name. Merchant name ni adalah Bill Please Sdn Bhd. Itulah maksud dia. Maksudnya, saya menggunakan pembayaran online melalui Bill Please. Kita bayar kepada Bill Please dulu. Lepas tu, bila Bill Please dah terima pembayaran ni, barulah dia akan disburse duit tu. Dia akan settlement day. Dia ada hari-hari yang dia akan transfer balik ke kita. Contoh macam Bill Please, dia akan transfer pada hari keesokannya. Maksudnya semua amount yang collected pada semalam pukul sekian-sekian, dia akan transfer kepada akaun kita pada keesokan harinya. Sistem dia akan buat auto. Ada setengah yang dia tak buat secara harian, dia buat secara seminggu 2 kali dan sebagainya. Jadi itulah online payment gateway. Maksudnya kita sebenarnya tak boleh bayar kepada syarikat kita. Sebab mana boleh keluar syarikat kita kat sini kan? Venia Sdn Bhd ke apa ke? Tak boleh. Sebab hanya syarikat yang dapat pengesahan bank negara sahaja yang boleh terima payment, check out direct macam ni. Which is proses nak register sangat-sangat leceh. That's why kita akan gunakan company-company yang macam ni. Dia orang sediakan platform untuk kita guna dan kita bayar, customer akan bayar kepada Bill Please transfer kepada kita. Tapi dia ada charge. Dia ada charge per transaction. Tengok per transaction dia charge bukan 50 sen, RM1.50 sebenarnya. Ini adalah untuk akaun yang besar ni. Itu kalau kita ambil saiz besar jap Saya kena tengok dekat pricing ni. Yang ni. Kita akan buat basic register basic. Yang mana bila kita register basic ni, kita akan terpaksa tanggung lah RM1.50. Maksudnya kalau kita jual produk harga 100, RM1.50 tu dah kena bagi Bill Please dah. Tinggal baki lagi RM98.50. Faham tak? Hilang lah RM1.50 tu. Tapi kalau kita upgrade kat sini, kita akan dapat lah RM100.
Kalau kita upgrade lagi, dah ada package-package lah. Tapi kita bermula dengan basic pun dah mencukupi sangat-sangat dah. Okay. Jadi, kita nak register basic. Jadi, apa yang kita nak buat adalah kita pergi daripada homepage tadi ni, kan, pergi dekat pricing. Okay, dekat pricing ni, kita nak pilih get started untuk basic. So, tekan get started. Okay. So, kita pilih basic. Okay. So, dekat sini anda akan diminta untuk create account anda. Saya dah ada banyak sangat account Biplist ni. Cuma point dia adalah kat sini, anda kena create account Biplist anda. So, nama dia please login lah. Itu adalah sistem dia. Kita create lah email kita, masukkan password kita, masukkan kita punya password dekat sini, 6 digit code. I'm not a robot, tekan continue. Okay. Lepas anda tekan continue kat sini, pastikan anda follow je step dia. Sebab kalau saya tak boleh nak tunjuk sebab saya tak boleh nak register demo untuk anda. Sebab nak register ni kena register yang betul-betul lah kan. Tapi point dia, dekat sini dah memang tak ada kepeningan sangat lah. Anda just follow je, isi nama, isi password. Lepas tu nanti dia akan minta. Kalau kita tengok dekat Biplist, saya tunjukkan proses dia. Biplist. Okay. Support. FAQ, API dot. Sekejap kita cari mana. How to register. Sign up Biplist account. Okay. Yang ni. Okay. So, bila nak sign up ni, kita just isi basic info kita kat sini. Nama, username, password dan sebagainya. Tekan continue. Lepas kita tekan continue, kita kena create account. Kalau kita tak ada account, kita kena tekan create account. Okay. So, kalau kita dah tekan create account kat sini, kalau kita dah ada account Biplist, kita akan boleh pilih account kita sedia ada lah. Tapi kita tekan create account kalau yang baru. Dekat sini masukkan nombor telefon kita. Dia akan verify dulu phone number kita. Okay, lepas tu dia akan minta kita masukkan ni. Kita punya ni. Fill in your personal bank account information. Ini mestilah account business. Individual can be the business owner, the PIC of Biplist account. Okay, so ini kita masukkan nama bank account. Bank account. Masukkan nama, nombor telefon, individual bank name, individual bank account. Okay. Lepas tu, kita tengok dekat bawah ni, dia suruh kita masukkan ni, email dan juga dia akan verify kan kod. Dia akan hantar dekat email tu. So, maksudnya kita masuk ke email kita, lepas tu check, dia akan hantar kod, masukkan kod tu kat sini. So, ini kita masukkanlah bank account kita dan sebagainya. Cuma kat sini ditulis personal. Saya rasa individual can be business owner, PIC of the bank account. Please note that bank account number need to be unique. Kalau anda menggunakan bank account company, tak nampak. Kalau anda menggunakan bank account company, then masukkan bank account company kat sini lah. Cuma sekejap, kita cuba scroll kat bawah sikit. Oh, yes. Sorry. Oh, dia perlukan masuk dua-dua. Okay, sebab dia dah berbeza. Dulu saya tak masukkan pun yang ni. So, maksudnya Biplist perlukan yang first kita masuk ni adalah masukkan nombor nama kita, IC kita dengan nombor account kita, personal, peribadi. Okay, lepas tu bila kita login, bila kita nak register kat sini, dia minta nombor account company pula. Nombor account company. Okay. So, masukkan nombor account company anda masing-masing. Okay, siapa yang tak ada nombor account company tu sebenarnya dia tak boleh terus register. Dia tak boleh register sebenarnya. Sebab syarat untuk ada FPX ni adalah hanya kepada syarikat yang berdaftar dengan SSM sahaja. Sebab dia perlukan verification ni. Dia perlu masukkan SSM number, nama bank account kena sama dengan nama nama company yang register ni. So, kalau anda tak ada, so kita ada cara kedua, kita akan guna Stripe. Tapi kalau ada, better guna Biplist lah. Kita masukkan kat sini. So, kita pun masuklah. Kita punya account, info dan sebagainya. Lepas tu, selepas 3 hari, and now your account is created, current personal account, bank pending verification. Bank verification may take 3 hari. So, kemungkinan besar bila anda dah ni, dia akan ambil masa 3 hari.
Sebab dia perlu verify dulu. Dia kena check betul tak nama SSM betul ke tak dan sebagainya. Jadi kalau anda verify, anda akan dapat email macam ni lah. Tapi kalau anda rejected, anda akan dapat email rejected. Okay. Dan dekat sini ada kemungkinan anda kena masukkan yang ni. Okay. Bila anda dah register, anda kena login. Okay, sorry lah panjang sikit. Anda kena login. Lepas anda login ni, anda kena masukkan ni additional info. Maksudnya untuk kita punya additional info lah, bisnes kita, nombor customer service kita dan sebagainya. Okay, habis. So yang ni anda, kalau anda nak baca artikel penuh ni sebelum anda register, anda boleh pergi dekat Bplace tadi tu. Okay, tekan support daripada home ni. Anda pergi pada home ni, anda pergi kat support. Okay, pergi kat support. Dan juga anda pergi dekat help.bplace. Sekejap macam mana nak masuk sini tadi help. Visit FAQ. Okay. Ni. Daripada Bplace depan ni, pergi ke support. Okay, dekat support ni, tekan visit FAQ ni. Visit FAQ. Lepas tu, type je register kat sini. Register. Dia akan keluar artikel ni. Sign up for Bplace account. Dia akan tunjuk lah, boleh baca lah macam mana cara dia. Ini memang saya tak boleh nak tunjuk demo sebab ini memang kita kena register account yang betul. Okay, lepas tu kalau kita tengok kat sini lagi, lepas dah sign up, ada satu proses verification. Kita type register tadi. Ada satu lagi verification process. Okay, verification process. Yang ni lah yang dia explain, yang mana memang akaun kita ni dia ambil masa. Maksudnya bila kita dah register, kita tak terus boleh guna tau. Kita ambil masa dalam 3 hari bekerja. Maksudnya dia akan verify kan. Dan ada kemungkinan sebab dulu saya kena upload bank statement saya yang header tau, yang kepala atas bank statement tu, untuk diverifikan saya pemilik bisnes tu. Jadi kemungkinan kalau perlu upload, anda kena upload lah. Jadi itu adalah cara untuk kita register menggunakan Bplace. Memang susah dia ni, susah sekali lah kan. Susah nak hadap sikit. Tekan pricing, tekan get started. Lepas tu follow je step ni daripada mula sampai habis. Dia ada lah ni proses-proses dia ni. Kan, macam saya tunjuk tadi tu, ada proses-proses dia. So jangan risau, boleh mula register sekarang Okay, tapi ini kalau anda ada bank account SSM. Kalau anda tak ada bank account pula, tak ada SSM, anda personal. So macam mana cara dia? Saya tunjukkan dalam video seterusnya. Kita gunakan Stripe pula. Tapi Stripe ni mahal, sebab tu saya tak suka. Kalau boleh, Bplace, prefer Bplace Assalamualaikum.